Sejahtera. Okey, saya Muhammad Khairul Muhammad Sahab, merupakan pensyarah bagi EEM 443 Trend dalam Pendidikan Moral. Okey, hari ini saya akan sambung berkaitan dengan kuliah yang kedua, di mana kita ada lagi 3 trend berkaitan dengan pendidikan moral. Yang pertama berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi maklumat, yang kelima vandalisme, dan yang keenam gejala buli. Kita masuk yang pertama berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi maklumat. Ini adalah satu kajian yang telah dilakukan oleh Profesor Madya Iran Herman dan juga Saadah Yahya daripada Universiti Utara Malaysia berkaitan dengan lepak di kafe cyber. Okay, kita lihat kajian ini berkaitan dengan satu kajian lanjutan yang dilakukan oleh Samsudin dan juga Ira Herman pada tahun 1993 di mana mengenai budaya lepak dalam kalangan belia, ekoran kajian yang dijalankan di Bandaraya Kuala Lumpur. Kita lihatlah bila gejala lepak ini berlaku, jadi menyebabkan remaja-remaja kita ini mudah terjebak dengan masalah-masalah sosial lain, terutamanya mereka juga akan terjebak dengan penyalahgunaan teknologi, iaitu apabila mereka menggunakan pergi ke cyber cafe, bermain permainan video. Tetapi rentetan daripada masalah lepak tersebut juga menjadi satu aspek negatif kepada masalah-masalah yang seperti putus sekolah, gangsterism, penyalahgunaan dada, HIV dan AIDS, dan tingkah-tingkah laku devian di mana mereka melakukan sesuatu perkara yang melampaui batas-batas moral. Okey, di samping itu juga ia berderetan kepada masalah-masalah sosial lain. Yang ini berpunca daripada budaya lepak itu sendiri. Jadi bila kita lihat sekarang golongan remaja kita, terutamanya murid-murid, pelajar-pelajar di sekolah, mereka bila melepak ni lebih kepada pergi ke kafe cyber ataupun melayari internet, dan di situlah mereka mula melakukan penyalahgunaan teknologi. Sepatutnya apabila kita lihat pandemik sekarang ini, teknologi digunakan untuk mencari bahan-bahan dalam pendidikan. Namun begitu mereka menggunakan teknologi, menggunakan internet, melakukan sesuatu perkara ataupun di luar daripada tingkah laku devian tersebut. Ya, kita lihat liputan literatur ataupun daripada bahan-bahan bacaan, tingkah laku lepak dikatakan sebagai hangout di kawasan-kawasan tertentu dan melibatkan masa yang agak lama, biasanya melebihi 2 atau 3 jam. Jadi bila kita lihat budaya lepak ni bukan saja 10 minit, 20 minit ya. Jadi lingkungan masa 2 hingga 3 jam itu kita letakkan sebagai satu masalah lepak. Jadi bila dia duduk di kafe cyber itu 2-3 jam, itu bukan sesuatu benda yang berfaedah lah kalau dia seseorang itu menggunakan untuk mencari bahan-bahan ilmiah, lain cerita. Tapi kalau menggunakan untuk tujuan sosial, dia dianggap sebagai satu tingkah laku devian. Okay. Di Britain, remaja akan menghabiskan masa berjam-jam di food court bergosip sambil minum. Ada di kalangan mereka yang hangout sentiasa mundar mandir dengan menggunakan masa berjam-jam lamanya. Yang ini berkaitan dengan lepak, kesannya kepada penyalahgunaan teknologi lah. Yang ini kajian yang telah dilakukan oleh saya. Kalau pelajar-pelajar boleh search di internet berkaitan dengan kajian pertimbangan moral oleh saya, Khairul Rijal, boleh lihatlah apabila remaja-remaja kita ini, penyalahan gunaan media sosial ataupun internet ini berlaku disebabkan mereka melayari internet 6 hingga 9 jam sehari semata-mata untuk melayari media sosial. Jadi remaja kita ini, pelajar-pelajar kita ini tidak mampu membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila mereka menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi banyaklah kita lihat di kajian di situ, remaja kita ini masih tidak mampu membuat pertimbangan sewajarnya jika ada satu situasi yang berlaku di media sosial. Contohnya, bila ada seseorang yang nak berkenalan dengan mereka, mereka tak mampu membuat pertimbangan sewajarnya. Itu kesan-kesan apabila budaya melepak itu digunakan lepaknya di dalam media ataupun di semasa melayari teknologi ini. Okey, ini sambunganlah. Perkara-perkara ini berlaku disebabkannya kawalan ibu bapa yang semakin longgar. Kita tahu dengan taraf ekonomi yang semakin tinggi, ibu bapa sekarang ini ibu bapa terpaksa mencari nafkah bagi menjara keluarga mereka. Okey,
Selain itu juga, pelajar-pelajar ini melanggar disiplin disebabkan sistem pendidikan yang tidak memberangsangkan. Kerana pendidikan sekarang ini dianggap sesuatu yang tidak menarik dalam kalangan murid-murid, menyebabkan mereka melanggar disiplin tersebut. Kita lihatlah 3.6 juta daripada 10 juta pengguna internet negara ini dikesan sering melayari laman-laman web lucah dengan menghabiskan masa 45 minit. Kita ada 35 juta masyarakat di Malaysia ataupun warga negara Malaysia. 28 juta adalah masyarakat ataupun rakyat yang mempunyai peranti telefon dan boleh mengakses internet. Jadi 3.6 juta menggunakan untuk melayari laman web yang tidak berfaedah lah. Itu baru web lucah, kita tak kira lagi permainan game, search benda-benda yang tak sepatutnya pun mempunyai satu jumlah yang agak tinggi. Okey, selain itu golongan remaja ini bila kita lihat bila mereka pergi ke kafe cyber, mereka juga sering bermain permainan game seperti Counter Strike. Permainan yang sekarang ni macam-macam lah, ada PUBG, sebab mereka terpaksa menggunakan cyber cafe kerana internet tersebut, internet yang disediakan agak kuat dan memudahkan mereka berkomunikasi, berlawan di dalam dunia maya tersebut dengan rakan-rakan di luar negara. Iaitu menarik minat mereka. Ini salah satu kesan lah penyalahgunaan teknologi dalam remaja. Kita lihat faktor-faktor penyalahgunaan ni adalah disebabkan yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Kita tahu ejen sosialisasi penting dalam kalangan remaja adalah rakan sebaya mereka. Ini kerana separuh kehidupan mereka, seharian mereka adalah bersama rakan-rakan mereka. Anda mereka berkawan dengan seseorang yang baik, baiklah tingkah laku mereka. Jadi kalau kita lihatlah pilihan ibu bapa sekarang ni lebih selesa jika anak-anak mereka berkawan dengan seseorang yang mereka kenali, supaya mereka tahu apa yang anak-anak mereka lakukan. Yang menurut Piaget, bahawa rakan sebaya mempengaruhi pertumbuhan kognitif. Itu memang tidak dapat dipertikalkan. Kerana apa? Perkembangan otak anak-anak kita bila mereka membuat pertimbangan, mereka berkembang disebabkan oleh pengaruh rakan-rakan mereka. Yang kedua adalah kurang pengawasan dan perkhidmatan ibu bapa seperti yang saya katakan sebentar tadi. Masa ibu bapa dengan anak-anak mereka semakin terhad. Yang ketiga, kurang didikan agama dan moral. Kita tahu agama dan moral itu adalah panduan dalam kehidupan kepada masyarakat, kepada seseorang individu. Andai kurang didikan agama dan moral tersebut, nescaya mereka sukar untuk memandu arah supaya mereka bertingkah laku yang sewajarnya. Yang ketiga, yang keempat adalah berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Jika masyarakat di sekeliling ini mementingkan berkaitan dengan disiplin, peraturan, nescaya anak-anak remaja yang dididik itu juga mematuhi peraturan tersebut. Jadi kita lihat lingkungan masyarakat sekarang ini tidak mempunyai satu ikatan sosial yang kuat, ataupun kita katakan mereka tidak kisah tentang jiran tetangga mereka. Itu memang diakui pada waktu sekarang lah. Okay. Kita lihat yang seterusnya adalah kuliah berkaitan dengan vandalisme. Okay. Vandalisme ini semua tahulah adalah berkaitan dengan sesuatu tingkah laku apabila seseorang ini merosakkan sesuatu benda yang telah disediakan untuk kemudahan awam. Jadi yang paling jelas sekali adalah vandalisme ini berlaku apabila dinding-dinding di kawasan-kawasan pembangunan ataupun kawasan-kawasan di kawasan bandar diconteng tanpa kita katakan diconteng tanpa mendapat kebenaran oleh majlis perbandaran ataupun majlis daerah lah. Jadi mereka conteng ikut suka mereka dan tidak mempunyai motif tertentu. Okay. Di barat, fenomena vandalisme ini dikaitkan dengan pemuda-pemuda punk dan rock. Budaya barat yang menular ke negara ini melalui media massa telah mempengaruhi pola tingkah laku pelajar dan remaja kita. Kita lihatlah bila kita adanya golongan-golongan punk dan rock, kita ada golongan-golongan hip hop, dan dalam golongan-golongan hip hop ini kita ada jenis-jenis hip hop yang dikatakan kategori budak art gravity art yang boleh menconteng graviti di dinding-dinding. Jadi ini satu budaya kuning yang diserap oleh pelajar-pelajar kita untuk bertingkah laku vandalisme dalam masyarakat setempat. Di Malaysia, perbuatan merosakkan harta benda di sekolah dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius di bawah Undang-Undang 1.35, merosak ataupun membinasakan harta sekolah, harta benda awam lah. Yang ini kita lihat perkeliling ataupun akta di bawah Undang-Undang 1.35
5, di mana jika seseorang pelajar itu merosakkan harta benda sekolah, kita boleh ambil tindakan yang berat. Sebagai contohnya, mereka menconteng ke meja-meja sekolah, merosakkan harta benda sekolah, conteng di kawasan sekolah, itu adalah tindakan yang berat lah. Okey, hal ini kerana apa? Kerana pelajar-pelajar kita ini tidak mementingkan kesejahteraan orang di sekeliling mereka. Mereka tak fikir bahawa bahan-bahan ataupun benda-benda yang disediakan ini haruslah dijaga dengan baik untuk digunakan untuk bagi orang-orang lain juga. Okey, kita lihatlah. Ini adalah 6 kategori vandalisme. Yang pertama, vandalisme berbentuk keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Vandalisme yang dirancang, dia plan dahulu untuk melakukan sesuatu vandalisme. Vandalisme ideologi ini disebabkan pemikirannya, fahaman daripada ideologi luar dibawa masuk. Okey, vandalisme bersifat balas dendam ini disebabkan perasaan lah. Okey, vandalisme bersifat suka-suka ni dia tidak ada tujuan. Vandalisme bersifat merosak ini adalah berkaitan dengan sifat seseorang. Kita lihatlah definisi vandalisme ini, membuat sebarang perubahan. Contohnya perubahan seperti melukis, menanda, mengecap, menampai dan sebagainya, menyebabkan satu perubahan kepada sesuatu bentuk yang asal. Daripada suatu bentuk asal. Okay. Punca berlakunya vandalisme yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya, seperti mana dengan trend-trend lain, pengaruh rakan sebaya. Sebab kita mengkaji pelajar, kita faham pelajar ini golongan umurnya 6, 5 tahun hingga 19 tahun sampai ke tingkatan 6 itu pelajar. Jadi golongan-golongan daripada usia 13 hingga 16 tahun ini adalah golongan yang sering kali terdedah dengan pengaruh rakan-rakan. Bermula daripada kecil, mereka juga dah mula terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya mereka. Okay. Yang kedua adalah ibu bapa dan keluarga. Ibu umum mengetahuilah ibu bapa sekarang ni sibuk bekerja, remaja ini mencari kasih sayang di luar, ataupun ibu bapa yang sering kali yang terlalu tidak mementingkan anak-anak, berlaku tingkah laku ganas, mendera anak-anak mereka. Jadi anak-anak sekarang ataupun anak-anak membalas kita katakan untuk melepaskan geram mereka melakukan vandalisme. Itu juga salah satu faktor. Yang ketiga, pengaruh media massa. Kerana sekarang ini kalau kita lihat di kaca-kaca televisyen, movie-movie di TV masih ada sekatan untuk berkaitan dengan budaya-budaya yang tidak baik. Namun begitu, remaja-remaja kita mudah akses movie-movie daripada luar yang tidak ditapis oleh lembaga tapisan filem negara. Jadi mereka dapat mempengaruhi budaya-budaya kuning daripada media tersebut dan dilakukan di dalam kehidupan mereka seharian, terutamanya vandalisme. Yang keempat, sikap tidak peduli individualistik dan materialistik masyarakat. Seperti mana yang saya bincangkan tadi, masyarakat sekarang ini tidak mempunyai satu ikatan komuniti yang kuat ataupun sifat kemasyarakatan antara satu sama lain yang kuat. Mereka tidak ambil berat jiran-jiran mereka, menyebabkan makin teruk tingkah laku remaja-remaja kita. Okey, ini 3 jenis vandalisme yang besar lah. Yang pertama adalah pelakuan. Kerana pelakuan mereka ini sengaja melakukan sesuatu dengan untuk mendapatkan keuntungan, menjual harta benda yang dicuri. Perbuatan yang dilakukan sama ada merosak atau memecahkan harta benda tersebut. Bila mereka mencuri, mereka merosakkan harta benda. Itu pun salah satu pelakuan yang dikatakan sebagai vandalisme. Okey. Yang kedua adalah sebab dendam, seperti kita bincangkan daripada kategori tadi. Yang ketiga adalah conteng ataupun graviti. Ini seringkali berlaku lah. Okey, dalam conteng itu mereka saja-saja nak menghiburkan diri mereka dan mereka menulis mesej-mesej tertentu. Itu adalah sifat-sifat remaja pada waktu sekarang. Okey, bagaimana nak mengatasi masalah ini adalah peranan ejen sosialisasi. Bagaimana keluarga-keluarga haruslah mementingkan satu bagaimana nak memastikan anak-anak mereka tidak merasa terbiar, kekosongan ataupun anak-anak mereka rasa dipinggirkan. Jadi ibu bapa haruslah mencari sesuatu masa untuk mereka sentiasa bersama dengan anak-anak mereka. Yang kedua, teman pergaulan. Haruslah ibu bapa memantau teman pergaulan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka itu tidak terjebak ataupun terpengaruh dengan rakan-rakan yang tidak baiklah. Umpama satu filsafat, berkawanlah dengan penjual minyak wangi, nescaya kita pun akan kena tempias minyak wangi tersebut. Itulah sama juga dengan anak-anak, kawanlah dengan orang baik, dapatlah tingkah laku
yang baik. Okay, lembaga pendidikan formal sekolah juga haruslah mementingkan aspek-aspek peraturan, kemenjadian pelajar supaya apa mereka dididik dengan sesuatu yang berfaedah, dan didikan tersebut seperti pendidikan moral ini menjadi salah satu dinding ataupun satu pengalaman supaya mereka tahu apa yang sepatutnya mereka bertingkah laku nanti. Media masa haruslah menayangkan perkara-perkara ataupun filem-filem yang mendatangkan faedah, yang mereka tahu bila sesuatu perkara yang tidak baik berlaku dalam negara, apakah kesan pada masa akan datang. Okey. Ini adalah kesan-kesan vandalisme lah, kesan fizikal dan kesan emosi. Okay, kalau kesan emosi ini menyebabkan mereka akan melepaskan geram dan menimbulkan gejala-gejala sosial lain seperti mereka akan mencuri, merompak dan membunuh. Itu adalah salah satu kesan emosi apabila berlakunya masalah vandalisme. Okay, kesan fizikal ini akan memberi kesan sebagai contohnya jika masalah seperti kebakaran, contohnya vandalisme yang berlaku terhadap telefon awam menyebabkan berlaku masalah untuk orang nak telefon 999, itu adalah satu kesan fizikal. Sebab apa? Masyarakat tidak pandai ataupun tidak menjaga harta benda awam tersebut. Ini adalah cara-cara lah mengatasi masalah vandalisme, seperti mana kita katakan peranan ibu bapa tadi, pendidikan rentetan daripada kesan kita positifkan balik apa yang berlaku tadi. Okey, sekarang adalah isu yang terakhir ataupun trend yang terakhir, gejala buli dalam kalangan pelajar. Okey, gejala buli ini memang berlaku bukan sahaja dalam kalangan murid-murid, bukan sahaja dalam kalangan pelajar, dalam kalangan kaki tangan awam pun ada, dalam kalangan masyarakat di sekeliling pun ada berkaitan dengan gejala buli. Namun begitu, kita lebih fokus kepada gejala buli dalam kalangan pelajar. Terlihat ini beberapa contoh pelajar putus urat saraf dihentak senior koma 2 bulan. Ini adalah salah satu gejala buli lah yang berlaku di sekolah, menyebabkan seorang pelajar yang berusia 15 tahun sehingga koma lah 2 bulan. Ini pada pelajar senior paksa melakukan sesuatu yang terlampau dan mereka rakam video tersebut. Itu pun salah satu gejala buli lah. Yang ini lebih kepada buli dan juga berkaitan masalah seksual. Masalah seksual pun kita akan bincangkan kepada kuliah yang akan datang. Ini buta sebelah mata dicucuk pensel. Ini pelajar sekolah rendah kalau tak salah saya. Okay. Gejala buli kini semakin berleluasa di sekolah-sekolah di negara kita. Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin gusar dan bimbang. Okay, kerana keselamatan pelajar terancam setiap hari. Ini antara salah satu soalan yang boleh kita tanyakan. Okay. Apakah punca-punca dan langkah mengatasi masalah tersebut? Okay. Gejala buli ini kita boleh definisikan sebagai masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pembangsanya. Jadi, kita lihatlah kalau di sekolah, kebanyakannya gejala buli ini seperti mengejek dan juga memeras ugut. Yang ini kita lihat ada kes-kes statistik menunjukkan apabila pelajar-pelajar, selalunya pelajar di sekolah rendah yang darjah 1, 2, 3 sering diugut oleh pelajar-pelajar ataupun abang-abang mereka di darjah 4, 5, 6. Contohnya meras ugut ni mereka meminta duit supaya apa? Yalah, yang budak-budak kecil ni kan agak takut. Jadi apabila diminta duit mereka beri. Selalunya terbongkar apabila balik ke rumah anak-anak ataupun murid-murid yang darjah 1, 2, 3 ini mengadu lapar. Jadi bila mak bapak tanya kenapa tak beli di kantin, mereka memberitahu bahawa ada pelajar-pelajar senior meminta duit. Ini sering kali berlaku. Kes ini memang sering kali berlaku di sekolah. Namun begitu tak dihebahkan secara meluaslah. Kerana apa? Mungkin sekolah nak tutup kes. Namun begitu bila perkara-perkara ini kita tutup, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu masalah di masa akan datang. Bila kita tak ambil tindakan, kesan di masa akan datang bukan sahaja pada fasa di sekolah rendah, sekolah menengah sehingga terbawa-bawa ke apabila mereka dewasa nanti. Okay, kita lihatlah. Perkara ini juga berlaku dikatakan disebabkan faktor kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak. Okay. Selalunya bila kita kaitkan dengan pelajar di sekolah,
paling penting adalah berkaitan dengan ibu bapa. Jika punca berlaku dalam masalah moral dalam kalangan remaja, pelajar, ibu bapa menjadi salah satu aspek yang harus kita perhatikan. Kenapa gejala buli itu berlaku? Kita boleh lihat kepada yang terkena. Faktor pembuli itu pun juga disebabkan oleh ibu bapa juga. Contohnya bila seorang ibu bapa yang terlalu tegas, anak-anak yang di rumah pun akan bertingkah laku begitu apabila mereka di sekolah. Ataupun ada anak-anak yang memberontak, yang tidak mendapatkan kasih sayang sewajarnya, sengaja menunjukkan beliau di sekolah ini nak dapat perhatian dan dia membuli pula pelajar-pelajar lah. Okey, sekarang tu faktor lain juga yang seperti kekurangnya pengawasan dan kawalan disiplin longgar di sekolah juga menjadi salah satu faktor. Kita lihat ada kadang-kadang sekolah tidak mengambil peduli sangat kes-kes buli, terutamanya di sekolah rendah. Mereka anggap mungkin benda itu perkara remeh lah sebab berlaku di sekolah rendah sahaja. Namun kita lihat kesan-kesan buli ini berlaku rentetannya daripada sekolah rendah sehinggalah dewasa, dan mereka lebih berani bila mereka masuk ke sekolah menengah dan juga apabila mereka bekerja. Jangan kita anggap benda ni remeh. Gejala buli inilah salah satu masalah semakin serius berlaku pada ini. Okay, yang ketiga adalah kekurangan penghayatan nilai-nilai moral dan agama. Ini memang kita tahulah, sukar sekarang ni kita nak mendidik kerohanian pelajar-pelajar kita. Kerana apa? Mereka ini dipenuhi dengan anasir-anasir yang lebih menghiburkan, hedonisme, hiburan semata-mata. Jadi susah nak mendidik berkaitan dengan nilai-nilai murni, kerana mereka nampak hiburan itu lebih penting dalam diri mereka. Okey, ini kita lihatlah langkah-langkah nak menangani buli. Yang pertama adalah berkaitan dengan penyiaran rancangan sesuai di televisyen, iklan-iklan, kesan-kesan buli itu haruslah ditayang yang lebih banyak di media sosial. Ibu bapa haruslah menjadi suri teladan, jangan jadi ibu bapa yang terlalu menunjukkan sifat-sifat yang ganas lah, supaya anak-anak mereka tidak terikut dengan tingkah laku tersebut. Okay, kalau berkaitan dengan sistem pendidikan, pendidikan moral dan civic itu haruslah diberikan dengan sewajarnya, sepenuhnya kepada pelajar-pelajar di sekolah. Okay. Peranan bimbingan dan kaunseling juga perlu, ataupun langkah-langkah lain yang sesuai yang boleh kita ambil. Okay. Ini adalah kita lihatlah jika masalah ini tidak diatasi, bukan sahaja memberi kesan kepada individu yang terkena, namun begitu memberi kesan kepada aspek-aspek lain seperti pembangunan negara, pembangunan modal insan tersebut. Kerana apa? Kita akan menyebabkan berlakunya satu masalah dalam komunikasi antara seseorang dengan seseorang lain. Sebab apa masalah buli ini berlaku? Bila kita lihat dalam kalangan penduduk setempat sekarang ini, apabila seseorang yang senior dianggap hebat, jadi mereka akan bertingkah laku tidak wajar kepada golongan-golongan junior. Tak kiralah dalam masyarakat setempat, di kawasan sekolah, dalam perkhidmatan pun berlaku begitu. Okey. Seterusnya bolehlah pelajar-pelajar boleh melihat artikel-artikel yang telah disediakan oleh pihak universiti. Kita boleh bincang nanti di kelas bersemuka. Mungkin ada isu-isu lain yang boleh kita bincangkan berkaitan dengan masalah buli, vandalisme dan sebagainya di dalam kelas seterusnya. Okey, terima kasih.